Penggana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirrah. Wa qala ba'dul arifin, dan berkata setengah orang arif, mana orang yang mengenal Tuhan bizauq wal wujdan, syuhud wal ayyan. Bermula alam ini, bermula segala alam, mana makhluk ni dipanggil nuskhatul haq, dipanggil nuskhatul haqi ta'ala. Dan kata setengah mereka dipanggil cermin hak ta'ala. Dan kata Syekhul Akbar wal Kabir Al-Ahmar qaddasallahu sirrah, di dalam Fususul Hikam, jawab dia Ibn Arabi, apa dia kata ni? Dan apabila adalah hak Allah Ta'ala, itu dia panggil wiqayah. Hak Allah Ta'ala dipanggil wiqayah, yakni penjaga, ya, dia yang memelihara, mengawal segala-gala, mentadbir langit, bumi dan segala makhluk bagi hamba pada suatu wajah, iaitu keadaan hak Ta'ala itu zahir ia di dalam cermin hamba. Hak Ta'ala zahir dalam cermin kewujudan hamba, dalam bentuk apa dia? Taksir, taksis, ya, semua tu. Dan jadilah hamba itu batin. Ada dua benda yang tak boleh berhimpun. Kalau dia dibukakan menghadap hadrat Tuhan, maka terlindunglah memandang kepada makhluk. Kalau dibukakan atau terbukakan memandang kepada makhluk, dia terhijab dengan Tuhan. Itu benda dua, ya. Kadang hikam banyak benda-benda dibuat. Contoh, kaifa itu sawru ayyahjam, kaifa ay yashruku qalb suwarul aqwan muntabi'atun bil mati. Macam mana hati kamu nak percaya sedangkan rupa makhluk terlekat dalam kalbi, ada mendengar. Apa itu juga maknanya? Orang duduk makan hakikat ghaba anil hal, anta ma'al aqwan malam tusyahid al mukawin. Kamu ma'al aqwan selama kamu belum syuhud. Jadi ketiga dia tak syuhud, makna yang zahir makhluk, yang terbatin di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau di musyahadah pula, pun yang terbatin pula makhluk. Itu maksudnya, tertutup dengan terbuka, ya. Ada setengah mentafsirkan batin daripada pihak kunhi wazat, hakikatul zat wa kunhi itu batin. Tidak siapa yang boleh dapat mengetahui. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zati. Berfikir kamu tentang kejadian. Bila mana kejadian itu zahir, terang wujudan dia, tapi jangan pandang kepada hakikat, itu tak dibenarkan, itu batin, ya. Wala tafakkaru fi zati, dan kamu jangan fikir masuk mengharum nak mengetahui hakikat kunhi zat Tuhan, itu tak dibenar. Itu mana dia terbatin, tertutup. Itu dua nama dia, Az-Zahir nama dia juga, Al-Batin pun nama dia juga. Habis. Jadi cermin dan zahir, dan jadikan hamba itu batin. Bila mana? Pada qalbil arif, dia jadi terbatin, makna tertutup, ya, tidak ada keperasaan dengan dia. Dan bila adalah hamba itu wiqayah bagi hak Ta'ala pada satu wajah, keadaan hamba itu zahir pada cermin hak Ta'ala, dan jadilah hak Ta'ala itu batin, ya. Maknanya pemandangan dua keadaan. Bila dia menghadap ke Tuhan, terlindung dengan makhluk. Bila dia menghadap pada makhluk, terlindung Tuhan. Itu yang kasih maknanya, ya. Sebab dua benda tak boleh berhimpun dalam masa yang sama. Para awliya yang terang dia apa? Wujudan Allah Ta'ala. Ada pun makhluk pula, orang awam lain yang terang adalah wujud makhluk. Wujud Tuhan tidak nampak, terbatin, tertutup.
maka engkau katakan, hai Salik, pada sekalian yang maujud, yang dizahirkan itu, barang yang engkau kendak dengan segala iktibar yang bersalah-salahan. Mana iktibar sini dia kata begini, kalau iktibar begini, mana tengok iktibar. Ada iktibar ke mana? Kiraan itu. Macam seorang lah, iktibar dia dengan anak panggil dia ayah. Kalau iktibar dengan cucu, dia jadi datuk kan. Aku jual ke atas pula. Kalau dia dengan mak dia apa dia pula jadi anak. Iktibar, pandangan tu tak sama. Kalau iktibar begini jadi gini. Kalau dia iktibar maknanya pada syuhud akan Allah Ta'ala, maka dia akan terbatin, tertutup. Kalau pada istilah iktibar ghafilin wa lalai pula, yang nampak makhluk Tuhan pula terbatin, dia tak nampak, terhijab. Habis. Maka di sini disebut maka engkau katakan, hai Salik, hai orang yang berjalan ke Tuhan, pada sekalian yang maujud, yang ada ni, yang dizahirkan ini, barang yang engkau kendaki dengan segala iktibar yang bersalah-salahan. Jika engkau kendaki, maka engkau kata, iaitu makhluk yang zahir ia di dalam cermin, makhluk yang zahir di dalam cermin hak Ta'ala, dengan iktibar keadaan hamba itu wiqayah akan wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dipanggil sini apa? Artinya syuhudul kasrah fil wahdah, pandang yang banyak di dalam yang satu. Yang mana dipandang yang banyak makhluk di dalam pandangan dia pada yang satu, iaitu kepada Allah Ta'ala. Dipandang batang, dahan, ranting, daun. Ya. Dipandang tadi nampak, di mana dia nampak dahan, ranting, kayu, daun semua tu, di dalam memandang sebiji benih. Dia pandang biji buah durian, dia nampak dalam ni akan jadi sebatang pokok. Kalau iktibar dipandang pula ke bawah, dia tengok pokok durian tu, dia akan nampak sebiji benih. Itu mana? Dia pandang pokok durian, dia tahu pokok durian ni asal daripada sebiji benih. Jadi qalbi dia memandang sebiji benih, dalam mata zahir dia memandang sebatang pohon durian. Faham? Mana qalbi dia menghadap terus kepada Ta'ala, dalam ketiga mata zahir dia jatuh memandang segala khalaik, segala makhluk. Begitulah sebaliknya. Ya, sebaliknya pula, bila dia pandang yang banyak pula makhluk, ya, dia pandang makhluk dalam qalbi dia. Dia memandang, bila ketiga dia tumpukan memandang yang asal, iaitulah satu, kepada Allah Ta'ala. Dia pandang pada Tuhan, maka dia nampak. Bila ada Tuhan, maknanya ada ta'aluk, kudrat iradat mana makhluk yang banyak. Walhasil dia pergi kepada Tuhan. Itu mana syuhudul kasrah, pandang yang banyak. Dia pandang banyak tu di mana? Fil wahdah, ya, dalam yang satu. Dia pandang yang banyak dalam yang satu. Dia memandang semua makhluk. Bila mana dia memandang pada yang satu, wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mentasarruf segala-galanya. Habis. Dan kata Syekh Syihami qaddasallahu sirrah, sebab didahulukan iktibar ini, kasrah dengan wahdah, syuhudul kasrah, di mana dia nampak yang banyak, fil wahdah, kita ini memandang kepada yang tunggal Allah Ta'ala. Iktibar kerana terlebih sukar pada memaham ini, kerana segala akal orang yang awam. Dan jika engkau kehendaki, maka engkau kata akan dia itu hak Ta'ala, artinya serupa yang zahir ia pada cermin makhluk. Makhluk dipanggil cermin. Dengan iktibar keadaan hak Ta'ala itu wiqayah, dan hamba akan hambanya, dia yang mengawal segala hambanya, maka dipanggil apa? Syuhudul wahdah. Yang kita pandang maknanya dia yang mengawal
wiqayah, menjaga segala-gala. Bila kita perasan fil kasrah, pada ketika memandang makhluk yang ramai. Jadi kena ada dua benda yang putus. Ya, pandang satu pada banyak, pandang banyak dalam satu. Itu maksudnya. Ya, dia memandang, maknanya segala sesuatu tadi dalam syuhud akan Allah Ta'ala. Atau dia pandang maknanya pada Allah Ta'ala, maka dia nampak segala kesan-kesan dia pula yang berlaku. Walhasil apa tu? Dia akan nampak keterikatan makhluk dengan Tuhan. Dia pandang raja, dia nampak rakyat. Yang silap pandang rakyat, nampak raja. Macam itulah dia pusing-pusing. Walhasil dia nak apa? Pandang. Jangan tak pandang. Itu maksudnya. Dia kena pandang, syuhud. Kalau tak syuhud, tak ada pandang. Mana orang tak ada pandang, mana dia nampak? Tidak akan nampak kalau dia tidak memandang. Maka nampak batin rohani dengan Tuhan, kita panggil musyahadah, syuhudul qalbi. Ya, dia panggil ru'yatul qalbiyah, pandangan dalaman. Bila dia boleh mandang, bila dia terang. Dan bila dia terang, bila dia lap cermin hati. Ya, dia lap cermin hati dengan istighfar, dengan zikrullah, dia terang. Bahawa dia akan layak sedap memandang. Kalau cermin hati tempat mandang dia sudah gelap, kita akan nampak kan? Dia nampak hanya makhluk. Ya. Syuhudul wahdah, mana syuhud akan yang tunggal, pandang yang satu, wallahu ta'ala. Di mana dia pandang tu? Fil kasrah, di dalam yang banyak. Mana dia nampak ketunggalan Allah Ta'ala tu di dalam semua zarratul mawjudat. Dalam tiap-tiap makhluk dia nampak Tuhan. Jadi aku tengok pokok, nampak Tuhan. Ya, bukan mana Tuhan duduk kat pokok. Tuhan duduk kat pokok, habislah, tu kan beruk je. Jadi kufur. Ya, aku lihat ayahmu pada ketika aku melihat wajahmu. Dia nampak ayah dia pada ketika dia melihat anak dia. Bapa dia kawan rapat, tiba-tiba 2 hari meninggal. Aku tengok kau, nampak apa engkau dia. Tengok dengan mata luar. Yang tengok mata luar dia panggil, ya, tempat apa? Mahalu tajalli. Dia panggil wajah, mahalu tajalli. Jadi nampak di dalam tu apa dia nampak. Itu maksudnya. Ya, jadi oleh kenapa dia nampak begitu? Sebab ayah dengan anak benda yang ada ikatan. Begitulah makhluk dengan Tuhan, benda yang tidak tercerai, semua ada ikatan. Dia sebagai pencipta, kita sebagai benda yang dicipta. Dia sebagai sani', kita masnu', benda yang dijadikan. Dia khalik, kita makhluk. Ya, dia mujid, kita mujad, mana benda yang dijadikan. Allazi wujudah, dia allazi wajadah, dia menjadikan. Jadi makna satu konteks dua benda yang tidak boleh bercerai itu. Ya, bukan makna dia bersatu, dia tak boleh bercerai pada pandangan. Dia tengok pokok, nampak asal dia buah. Dia tengok pula biji makan tadi, dia akan nampak pokok sebatang. Mana benda tu yang ada kaitan antara makhluk dengan Tuhan. Jangan dia tak nampak. Dia makan burian, makan dengan biji-biji telan ni. Jadi berguang ni. Abang kau nampak ketika kau makan buah, nampak apa lagi? Ya, sedap lah dia kan. Itu orang yang tidak hidup mata dalamnya. Dia mengambil kesedapan luaran tadi. Padahal di dalam tu ada lagi besar yang nak dia pandang dalam tu. Ya. Dan jika engkau kendak, maka engkau kata akan dia itu haki ta'ala pun ia. Jika engkau kendaki akan dia itu haki ta'ala pun ia, dan makhluk pun ia dengan iktibar zahir. Hari dia kata ana enta ana, aku dah. Ya, aku engkau aku. Kalau ikut zahir, kalam zahir tu rosak kan. Dia kata di Tuhan pula. Dia kata ana enta, mana engkau zahir di dalam memandang kewujudanku. Itu maksudnya. Engkau pula, aku zahir ketika memandang kewujudanmu. Sebab dua benda yang tidak boleh berpisah. Tapi bukan satu ittihad. Ya, bukan dia bersatu, tak boleh bersatu sebab hakikat lain-lain. Tuhan tetap Tuhan, makhluk tetap makhluk. Cuma bersatu dalam syuhud. Ya, syuhud dia bersatu. Itu dia panggil syuhud.
wahdah bil kasrah, syuhud wahdah, kasrah bil wahdah. Ya. Ini dipanggil apa ni? Ya. Wahdatus syuhud. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ini dipanggil wahdatus syuhud. Adapun afaman huwa qaim ala kulli nafsin bima kasabat, itu dipanggil wahdatul wujud. Ya, itu dipanggil wahdatul wujud. Afaman huwa qaim ala kulli nafsin bima kasabat. Ya. Adakah mereka itu huwa qaim ala kulli nafsin? Bagi tidak mana Tuhan tu dia qaim dalam tiap-tiap suatu. Ya, mana nampak kewujudan dia dalam tiap-tiap suatu. Itu dia panggil wahdatul wujud. Kewujudan dia tu kita nampak dalam tiap-tiap suatu yang berdiri. Kewujudan makhluk, kewujudan Allah itu panggil wujud. Maka kita wahdahkan, dia panggil wahdatul wujud. Ya, wahdatul kewujudan Allah Ta'ala ternampak terang dalam semua sesuatu. Itu wahdatul wujud. Dia ni pandang. Fa'ina mata pasamma wajhullah. Di mana dia berhadap, dia pandang wajah Allah mana mahalu tajalli. Itu dia panggil wahdatul syuhud. Ya, wahdah dia nakkan apa? Wahdah tu yang dia nak, tunggal. Jadi panggil tauhid khas ini. Kita menunggalkan Tuhan dari sudut pandangan qalbi dan nur dia dalam. Adapun usuluddin nak, usuluddin dipandang dengan akal. Ya, menggunakan hujah akliyah. Pandang langit, pandang bumi, semua nampak dia. Kan? Jadi dia menggunakan wasitah. Yang ni tak ada wasitah. Dia direct terus. Ya, ini panggil perjalanan ahlillah antara dia karam dalam memandang makhluk, dia tak pandang dah terus qalbi sudah bersih. Adapun usuluddin dia mengangkat-angkat lagi tak, dia kena ambil dalil ni apa lagi. Ya, nak kena ambil uis. Oh, nampak jalan. Oh, yang ni dah sebut tu sampai sebut KLIA, nampak tak? Nampak. Dia dah pernah pergi, tak ada wasitah pun lagi dah. Dah pernah sampai. Orang yang sudah sampai, makrifat dia lain. Orang yang tengah berjalan, cara dia lah lain. Salik tengah berjalan, wasil dah sampai. Orang dah sampai sebut tak tu mesti. Tu kata iza zikirallah pum wajilat qulubuhum. Sebut nama Tuhan tak terus. Kocakan qalbi dia ni. Jalal jamal dia berasa. Habis. Itu perkara perlu kepada apa? Pembersihan. Riyadhah wal mujahadah, untuk membersihkan tapak penglihatan kita ni. Hakikatul insan, hakikat roh tu, supaya dia bersih. Dia tu yang kan bersih je, sepil dia bersih. Bersih cantik. Cermin tu lap bersih nampak, tak ada apa. Masalah cermin tak bersih tu je. Jadi jalan ni kena apa? Buat kerja. Bukan teori. Boleh kerja kopi hakikat tu kan ni. Jalan tidak tu bohong. Jalan ni mesti apa? Buat kerja. Riyadhah mujahadah. Kawal jangan ada kekotoran kalbi yang tempat pancaran nur nak masuk. Kemudian kena gilapkan dia pula asah dia. Haddid basaral iman bil muraqabah. Tajamkan pandangan iman dengan muraqabah, boleh terang. Ya, ini bukan pembinaan pegangan, ni pembinaan musyahadah, syuhud, mukasyafah. Dia lain. Ya, jadi benda yang sama dituju, tapi peningkatan tak sama. Yang ni tingkat dia tinggi sikit. Ya, dia dah pergi lain lebih terang. Merasa, bukan sekadar mengetahui. Habis. Dan jika engkau kendak, maka engkau kata akan dia itu hak kita Ta'ala pun dia, dan makhluk pun ia. Dengan mana tu? Etibat zahir tiap-tiap satu daripada keduanya. Ya, zahir tiap-tiap satu daripada keduanya. Ya, di dalam cermin yang lain serta ketiadaan tamyiz, tak ada perbezaan, dia tak ada beza akan dua cermin itu, kerana bahawasanya segala iktibar itu hanya dipanggil sabit ia di dalam ilmu haqi ta'ala, ya, yang tiada mengubahkan dia oleh cenderung pada segala wajah itu. Ya, sebab Tuhan dia tak berubah. Dan jika engkau kendak, boleh juga pada mentafsirkan ni, pada memberi ibarat, maka engkau kata akan dia itu bukan ia hak kita Allah pada tiap-tiap wajah,
dan bukan ia makhluk pada tiap-tiap wajah dengan iktibar beza. Bila kita iktibar mana benda satu perbezaan, dia akan begitu. Tidak ada persamaan antara dua cermin pada satu wajah, dan itulah wajah yang membezakan ilmu itu dengan zatnya. Ya. Kalau kita nampak dengan ilmu tadi perbezaan mukhalif zat Tuhan dengan makhluk. Dan kata Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi, kata sallallahu sirrah, bermula murad mana yang dikendaki keadaan itu bukan dia hak ta'ala, ya, pada tiap-tiap wajah, tetapi adalah ia iktibar hak ta'ala pada wajah keadaannya maujud faqat. Faham? Dia murad keadaan bukan ia hak ta'ala itu pada tiap-tiap wajah itu, tetapi adalah ia iktibar hak ta'ala itu pada wajah keadaan maujud. Semua kewujudaan maujud itu mentermahkan wajhullah, mana kewujudan Allah SWT. Dan murad keadaan bukan ia makhluk pada tiap-tiap wajah dan tiap-tiap, tetapi adalah ia itu dengan iktibar makhluk pada wajah keadaannya berupa juga. Bila pandang kepada rupa zahir dan dah nampak, itu memang makhluk lah, ya. Dan jika engkau kendak pula, ni banyak ni, kendak aipil ibarah termasuk ni, ya. Jika fa'in kulta, mana jika engkau kata, mana engkau kendak, boleh juga ibarat ni, maka engkau kata akan dia dengan hairan, tercengang pada yang demikian itu, iaitu seperti engkau kata tiada diketahui mana yang zahir dan mana yang batin. Kerana yang zahir pada cermin itu menjadilah ia batin dengan iktibar keadaan diri cermin dengan tilik yang lain, ya. Kalau tilik yang lain zahir, maknanya dia duduk batin, gambar tu di dalam. Maka apabila engkau kenal dan engkau ketahui akan segala perkara wajah itu, maka senyata telah nyata bagimu, ya, hai salik, yang dituntut oleh tiap-tiap seorang daripada segala orang yang muttaqin akan martabat wujud dengan iktibar zatnya dan iktibar zuhur, iktibar kezahiran dia, kenyataan dia. Dan jika ada yakin itu melazimkan bagi tahdid sekalipun, Rasulullah membawa kepada ada sakatan-sakatan, maka tiada mengapa demikian itu, dan dalil menunjukkan tahdid, ya, tiada mengapa atas hak kita lah. Bahawasanya kalau tiada, ya, tahdid hanya bagi Allah Ta'ala, dan saya tiada menghabarkan segala rasul dengan tahwil, yakni dengan, iaitu dikata yakni yang warid daripada Allah Ta'ala pada hadrat zuhur, mana terang dan nyata, ya, dengan bertakwil hak Allah Ta'ala itu pada segala rupa, ya, pandai takwilkan bahawasanya nampak kebesaran dia tadi dalam segala rupa, bukan yang nampak zat kunci zat dia, bukan ni. Ini kalau nak kena jaga tu, dia akan disalah faham, dia kata Tuhan ada di mana-mana, sana ada semua. Tuhan tidak bertempat, ya. Jangan tanya dia di mana, jangan tanya dia lapar bila, tidak boleh. Bila tu makhluk akan, bila datang, bila sampai, kalau di mana, duduk mana, menetap di mana, di tempat. Dan kedua itu adalah muhal, bagi tak mustahil. Cuma di dalam benda tu ternampak sebagai cermin untuk memandang kewujudan dia, ya. Itu benda kena faham betul. Dia zuhur, pada kata mahalut tajalli, tempat pendedahan dan pembukaan ialah diri kita sebagai tempat tajalli bagi bapa kita,
apabila seorang yang melihat kawan baik bapa kita kepada kita. Dia tengok kita, dia nampak apa ni. Ya, itu maksudnya. Lihat dengan mata luar, nampak dengan mata dalam. Allah Karim. Mantulah. Dan kata Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, Kasar Sirah dia kata bermula murad dengan tahdid sakatan tu apa? Ya, bahasa sakatan sakat ni benda yang dipakai oleh makhluk. Tuhan tak ada siapa boleh menyekat dia. Tahdid yang harus bagi Allah Ta'ala itu ialah apa? Dimaksud ialah padanya zuhurnya jua, mana terang. Itu maksudnya pada hak Ta'ala tiada berubah pada sekira-kira batinnya atas barang yang ada. Ia adalah ia atasnya daripada maha besar, ya, lagi maha mulia. Intah habis kalam ni. Tersudut tu makna kita pandang sebenar-benar yang wujud dia yang maha besar, segala sifat kesembahan telah milik dia, iaitu barang yang suatu daripada hadis, mana yang baharu, bahawasanya Allah Ta'ala itu tajalli pada hari kiamat bagi segala makhluk pada rupa yang dimungkarkan, ya. Maka firman dia apa? Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi, ya. Maka jawab mereka itu, na'udzubillahi min zalik, berlindung kami dengan Allah daripadamu. Baru takut baharu kan makhluk. Kemudian maka tajalli ia pada rupa segala i'tikad mereka itu, maka sujudlah mereka itu baginya, ya, baru dikenal. Itu buka tajalli kan kepada pengenalan sebenar, dia kata pum, semua sujud. Maka apabila adalah sekalian yang ada itu daripada martabat hak Ta'ala, serta bahawasanya baginya itu dia panggil tahwil, pada pusing mana pada segala rupa, pada tiada rupa itu bagi segala, itulah a'yan, daripada segi kira Adam, dia pandang pada asal ketiadaan asal, tenggelam rupa dari a'yan. Dan janganlah engkau pandang akan ain itu sama ada di dalam cermin hak Ta'ala. Apa cermin hak Ta'ala? Makhluk ni, ya. Di dalam cermin makhluk, melainkan kepadanya juga, melainkan balik kepada Ta'ala. Jangan pandang pada cermin makhluk, menggunakan pandangan makhluk, dia tahu Allah kan. Jadi kalau lihat cermin, apa nampak? Gambar dalam tu lah, ya. Gambar dalam tu mana dengan kita pun dan tak ada beza. Tapi adakah hakikat sama? Tak sama. Gambar kita dalam bayang, itu gambar kita kan, ya. Ada beza kita? Tak ada. Maknanya itu bukan kita, tapi tidak lain dari kita. Pening kembali ulang. Itu bukan kita, tapi tidak lain daripada kita. Itu bukan kita, sebab tu gambar kita luar ni, tapi dia tak lain daripada kita. Bermakna dia tak lain, mana yang dalam dengan luar tu punya gambaran sama je lah, ya. Kalau luar ni kepala satu, dalam satu juga. Kalau luar tangan dua, luar dalam gambar pun tangan dua. Maknanya dia tidak lain. Tidak lain daripada mana? Maknanya dia tidak boleh berpisah. Dia sudah ta'aluk dia. Dia tetap sama tu, ya. Tak adalah benda yang Tuhan taksis begini jadi begini, dia nak begini jadi begini. Itu tak sama kan, ya. Dia sama pada sudut mana datang daripada pihak yang satu, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama. Tapi makhluk tu kesan, bukan dia muasir. Sebab dia kata kita dengan dia tak boleh berpisah, tapi bukan dia ain yang satu, benda yang lain-lain. Itu kena faham. Sebab benda ni dia nampak dengan dengan zauq rasa. Bila dibukakan terasa betul, nampak.
Batu Syekh Syafi'i, ulama besar di Mekah, bila baca Dua Nafis, dia kata apa? Aku baca ni macam ni je lah, dia macam ni je lah, nanti ni hari dia. Ya, kalau kau nak rasa betul, kau pergi rasa kita. Kau asuk Riyadhah Mujahadah, kau rasa satu makanan yang sangat lazat, kita cerita berbuih mulut kita pun macam tu je cerita. Kau nak rasa, makan pun dapat tahu rasa dia. Makan pun dapat rasa, oh ni yang kita sedap-sedap. Maka diri sedap bukan benda yang boleh diolah secara tepat dengan lisan dan penulisan. Dia nak rasa sendiri. Maka nak dapat rasa, kena buang rasa yang lain. Dia buang rasa dengan makhluk, tak ada perasaan dengan makhluk, baru tuan bagi perasaan dengan dia. Kita baru kita faham apa yang dia cakap. Ya, bermakna kita dengan dia satu benda yang tidak boleh bercerai. Ya, dirasakan tu sehingga dia berjalan, dia duduk, dia bercakap dengan dia. Oh, cantik. Ya, lagi kena nampak dia lagi tu mana dia makan farqi, makan farak, masih beza jauh. Tapi kalau dia sudah ittihad, sebab ittihad dalam ilmu usuluddin kufur, ittihad dalam ilmu tasawuf tinggi. Ya, dalam ilmu usuluddin dia etika mana makhluk tu bercantum, itu memang kufur lah. Tapi dia sufi dia tak, dia bukan dia nak yang zahir, dia nak pada makna, menyatukan pandangan tu syuhudul wahdah bil kasrah, suhudul kasrah bil wahdah, mana pandang satu. Situ makna dia ukur pandangan, dia menyatukan pandangan. Ketika dia menghadap terus kepada Tuhan, disatukan habis yang lain. Itu maksudnya. Ya, bukan makna ittihad tak macam betul, bukan. Ta'ala Allah uluan kabirah, maha suci Tuhan daripada yang sedemikian. Sebab Allah Ta'ala dia pencipta, bukan dia dicipta. Dia yang qadim, bukan dia yang hadis yang baru juga. Habis tu. Mana tadi? Firman Allah, ana rabbukumul a'la, situ. Akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Maka jawab mereka itu, na'udzubillahi min, berlindung kami dengan Allah Ta'ala daripadamu. Kemudian maka tajalli ia pada rupa segala i'tikad mereka itu. Maka sujudlah mereka itu baginya, bagi Ta'ala. Maka apabila adalah sekalian yang ada itu daripada martabat hak kita Ta'ala, serta bahawasanya baginya itu dia panggil tahwil. Ya, dia boleh berpindah tahwil pada segala rupa, padahal tiada rupa itu bagi segala a'yan, mana ain yang dapat dilihat daripada sekira-kira Adam. Maka janganlah engkau pandang akan ain itu sama ada dalam cermin haki Ta'ala makhluk atau dalam cermin makhluk, ya, melainkan dipandang kepadanya jua. Ya, maksudnya apa? Hapuskan pandangan yang lain, kekalkan memandang dengan dia. Dan tiada tertentu yang demikian itu dengan penglihatan, tetapi tiada jatuh hukum itu melainkan atasnya, atas penglihatan, sama ada hukum itu dengan lihat atau lainnya. Kerana makdumun yang tak ada itu, daripada sekira ia makdum yang tak ada, tiada tetap baginya hukum. Balik tak ada, maka tiada hukum itu atas segala a'yan, segala zat yang baru a'yan dengan melihat dan lainnya itu, melainkan tu iktibar subut. Mana iktibar, kita mandang subut, sabit dan tetap dia di dalam ilmunya yang tiada boleh mengubah dia. Jadi kita pergi pandangkan bahawa a'yan benda yang ada sudah ada dalam ilmu Tuhan, dia tak akan berubah. Ya, ma fi ilmillah, barang yang ada dalam ilmu Tuhan. Jadi kita pergi pandang situ. Sebab martabat 7 pun dia main pandangan arif. Martabat ni dipandang macam ni, martabat ni dipandang. Semua tu dia akan membentuk apa? Penghapusan memandang pada makhluk dan tunggal memandang kepada Tuhan. Dia bersingkut situ kan. Ya, cuma cara mereka memandang, orang ni makan macam ni, orang ni makan macam ni. Cara dia, ya. Walhasil tajuk dia apa? Buang pandangan makhluk, baru kamu diizin memandang pada dia. Itu kesimpulan. Selagi kita pandang ni makhluk nampak layan ni, kita bayang, jawab dia tak nampak, kita Tuhan bayang, dia asyik dengan bayang. Habis. Maka tiada hukum itu atas segala a'yan dengan apa? Melihat
Ya, dan lainnya melainkan iktibar subut, sabit di dalam ilmu je, yang tiada boleh mengubahkan dengan segala perkara tadi. Ya, mana perkara sabit dengan ilmu yang sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada siapa boleh ubah. Ya, dia menentukan, masya-Allah kan wa man lam yasha' lam yakun. Apa dia kehendaki Allah Taala, itu saja yang berlaku. Jadi maknanya kita memandang, kalbi kita tadi kan kita asyikkan dengan memandang keadaan ilmu dia yang meratai, ihatah, ya, muhit, meratai. Itu maksudnya. Dan kita pandang dalam keadaan sebelum kosong, itu makan ahadiyah. Kemudian pergi pula dengan satu dian tunggal wahidiyah. Maknanya kita melayankan apa? Perasaan macam mana rasa arif billah dengan Tuhan secara ijmal ni. Ya, supaya kita nampak, oh macam ni cara dia membuang aghyar daripada pandangan kalbi dia. Adapun nak tum pada hakikat sebenar, kena jalan dan buang rasa. Dia rasa boleh nampak. Ya, apa yang dinukilkan tadi tak bercanggah, tapi hakikat merasa tidak sama. Orang merasa dengan pengetahuan, dengan orang merasa dengan zauq betul. Itu maknanya, kan? Boleh nampak. Itu perlu kepada apa? Riyadhah wal mujahadah. Ya. Tariquna bil azwaq la bil awraq. Jalan kami dengan rasa yang diberi, bukan pada lambaran kertas yang dicatat. Tapi kertas dicatat kena ada. Tujuan dia jangan dia terbabas. Sebab tu ulama-ulama dalam bab ni banyak karang kitab. Bertakut kita terbabas faham. Dia bahas, pun nak dapat kena jalan. Jalan riyadhah insya-Allah terbuka, dia akan dapat mengenali secara hakikat. Ya, yang dikatakan antara makhluk dengan Tuhan, keterikatan itu. Itu yang hebat. Ya, sehingga lenyap memandang pada makhluk dan terang memandang kepada dia. Itu kesimpulan dia. Allah. Maka tiada hukum di atas segala a'yan ni. Dengan apa? Melihat dan lain. Melainkan iktibar subut ni, sabit di dalam ilmu. Mana semua benda tu dah ada. Ya, azali dalam ilmu Allah Ta'ala. Ya, yang tiada boleh mengubah. Tak ada siapa boleh mengubah apa yang telah ditentukan dan telah tersingkap, dipanggil inkisaf dalam ilmunya daripada segala perkara. Intaha Abi Kalam dan mengarang radhiyallahu an, fata'ammal fa innahu daqiq. Fata'ammal, perhati betul-betul, dia kata semak, perhati betul-betul. Sebab apa? Fa innahu ni benda dibincang ni daqiq, amat halus. Ya, amat halus. Silap-silap kan dia rosak. Kalau dia kata semua hakikat dia Tuhan, dia pula Tuhan, kacau je. Ya, hakikat kita dia, kita tetap makna kita. Ya, tapi dalam memandang dia akan jadi dia aku, dia aku. Ya, itu dipanggil pada pandangan. Dengan makna apa? Dengan makna apa situ? Makna tidak ada keterpisahan antara makhluk dengan Tuhan dari sudut dalam genggaman dia, dalam ilmu dia, dalam pengawasan dia, dalam pentadbiran dia. Sebab tu benda tu nak dihidupkan, syuur, keperasaan, keterikatan makhluk dengan Allah. Itu kunci besar. Kalau dia perasan dan dia melazat memandang, anda akan dibukakan berbagai-bagai penambahan makrifat daripada Allah Ta'ala. Habis. Kemudian semua qal wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Allahumma ighfirna ya Allah. Fa inna khaira kullahu bi yadika wa anta bina raufur rahim. Waslubina ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabb.